قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala terus berikan kepada kita, di atas nikmat-nikmat, ruang dan peluang untuk mengejar kebaikan. Kerana ada golongan manusia bila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, ada wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada orang yang buat kebaikan semasa di dunia, ada orang yang buat keburukan semasa di dunia. Tetapi yang lebih utama daripada itu adalah satu golongan yang pergi mengejar Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqun as-sabiqun. Ada orang yang berlumba-lumba bila Allah Subhanahu wa taala kata ada al-khairat, ada kebaikan-kebaikan, dan Allah Taala sebut fastabiqul khairat, pergilah berlumba-lumba mengejar kebaikan ini. Maka ada kumpulan manusia yang berusaha, bersegera untuk melaksanakan atau merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengharapkan agar pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara pintu-pintu kebaikan, yang mana kita mengharapkan agar Allah Ta'ala jadikan amalan kita di dalam mizan hasanah kita di akhirat kelak, dan juga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan as-sabiqun as-sabiqun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, suara tak berapa nak kena hujan kot malam ni. Antara benda yang terpenting dalam kehidupan kita adalah macam yang kita sebut sebelum ni, adalah kita mencari jalan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala minta pada kita untuk ihdinas siratal mustaqim, kita nak mencari sesuatu yang nama dia as-sirat al-mustaqim. Walau bagaimanapun jalan di hadapan kita ni banyak simpang siurnya, ada exit kanan kiri, kita tak tahu mana satu jalan as-sirat al-mustaqim. Maka memerlukan kepada kita untuk mencari bantuan-bantuan, panduan-panduan apa yang membolehkan kita untuk bertemu dengan as-sirat al-mustaqim. Kalau ustaz tanya adik-adik contohnya, tahu tak as-sirat al-mustaqim tu kat mana? Kat mana nak jumpa? Ada kat Batu Cave ke? Ada kat mana? Balik Kedah ke? Terengganu ke? Ada? Kita tak tahu dekat mana as-sirat al-mustaqim. Lalu bila kita tak tahu, maka memerlukan kita untuk mencari. Dan bila kita nak mencari, kita nak pastikan pencarian kita tu berhasil, kita berjaya untuk bertemu dengan as-sirat al-mustaqim. Maka kita pun berusaha, kita pergi ke sekolah-sekolah, kita pergi jumpa orang-orang, kita tanya pada mereka mana dia as-sirat al-mustaqim. Jumpa ibu ayah, kita tanya mana dia as-sirat al-mustaqim. Yang akhirnya kita bertemu dengan satu kitab yang Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Allah Ta'ala bila mana kita cari, buka buku sana, buka buku sini, beli buku, keluar duit mahal-mahal nak beli buku bestseller, kan, nak pergi belajar dekat universiti-universiti yang hebat, yang akhirnya kita bertemu dengan kitab yang menyebutkan bahawa ia adalah kitab hudan linnas, panduan dan petunjuk bagi manusia. Kita yang mencari-cari macam mana jalan nak dapat as-sirat al-mustaqim, akhirnya kita jumpa panduan ini. Lalu bila kita duduk dengan panduan ini, kita nak tahu apa yang kita nak dapat daripada panduan ini.
Okay, bila kita duduk syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. So Allah Taala kata adanya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah panduan bagi manusia, bagi kita, bukan setakat panduan. Wa bayyinatin minal huda. Kita cerita bahawa panduan Al-Quran ni dia bukan setakat signboard, tapi detail. Allah Ta'ala cerita bagaimana kalau nak kejayaan di dunia, macam mana nak berjaya di akhirat, macam mana nak dapat syurga Allah Ta'ala, macam mana nak jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala detailkan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada benda melainkan semua benda Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah letakkan dia di dalam Al-Quran. Lalu bila kita duduk berhadapan dengan Al-Quran, kata adik-adik ambil Al-Quran, ataupun tuan-tuan dan puan ambil Al-Quran, lalu nak buat apa dengan Al-Quran ini? Lalu kita nak buat apa dengan Al-Quran? Allah Ta'ala dah sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah Ta'ala kata, afala yatadabbarunal Quran. Allah Ta'ala kata Al-Quran ini diturunkan, antara tujuan utamanya adalah untuk ditadabbur Al-Quran ini. Okay, untuk kita tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan sebenarnya kepada kita. Sebab perkataan tadabbur ini daripada perkataan dabara ataupun duburun, maksudnya belakang. So belakang maksudnya apa? Kita ada benda yang di hadapan kita, namun di sebalik benda tu ada benda di belakangnya. Okay, sama macam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quranul Karim kita faham dengan makna dia, dan kita kena faham secara literal. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Quran dengan lisan Arabi mubin. Allah Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Okay, maka tak ada ayat kona kiri, kona kanan, ada kefahaman zahir ke batin ke, itu adalah kefahamannya. Tetapi di sebalik kefahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, kita tertanya-tanya apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan pada kita. Bila Allah Ta'ala kata wa aqimus salah, bila Allah Ta'ala kata wa atuz zakah, bila Allah Ta'ala kata kul huwallahu ahad, kita faham makna dia. Allah Ta'ala suruh kita salat, Allah Ta'ala suruh kita berzakat, Allah Ta'ala suruh kita mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apa di sebalik ayat-ayat ini? Apa yang datang di sebalik perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini? Okay, lalu ada orang dia dapat, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah satu bentuk pendidikan untuk kita mendapatkan takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang pula dia nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang salat, tentang zakat, tapi bukan zahir salat zakat ni Allah Ta'ala nak, tapi Allah Ta'ala nak tengok macam mana perhambaan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ia dinamakan sebagai ibadah. So benda-benda ni kita dapat daripada suatu proses yang dinamakan tadabbur. Okay, dan alhamdulillah kalau kita tengok masyarakat kita sekarang ni, tak ada tempat melainkan dah ada kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Benda yang dulunya jarang-jarang kita dengar. Kalau 10 tahun lepas, 7 tahun lepas, pernah kita dengar kelas tadabbur Al-Quran. Okay, bahkan hamlah, kempen-kempen sebelum ni kebanyakannya lebih kepada kita belajar hadis. Kan? Tahu hadis sahih ke, hadis tak sahih ke, dan ia benda yang bagus. Okay, namun baru-baru ini kita dah ada satu kempen baru, di mana kempen tadabbur Al-Quranul Karim. Walau bagaimanapun, bila kita nak tadabbur Al-Quranul Karim, kita nak pastikan tadabbur. Tadabbur ni apa dia? Kita memerhatikan. Macam contohlah, bila kita tengok kita tengok matahari. Apa yang kita nampak daripada matahari? Apa yang kita nampak daripada matahari? Konsep tadabbur ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan daripada konsep berfikir. Bila Allah Ta'ala bagi akal kepada manusia, Allah Ta'ala nak manusia berfikir. Dan tadabbur ni kaitan ni sangat kuat dengan benda yang dinamakan berfikir. Okay, sebab tu proses benda-benda yang berlaku di sekeliling kita, dia tetap berlaku. Okay, cuma bezanya siapa yang dapat tadabbur, siapa yang tak dapat tadabbur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala kata pada penciptaan langit dan bumi ni, pada pertukaran siang dan malam ni, adalah ayatin, ada tanda-tanda kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi siapa yang nampak benda ni? Siapa yang nampak? Ulul albab, orang-orang yang gunakan akal. Katalah kita dengar Isaac Newton. Apa dia punya teori dia yang paling
paling terkenal sekali? Teori graviti ke? Okey. So, buah apple yang jatuh tu, adakah dia jatuh zaman Isaac Newton je? Sebelum tu buah apple tak jatuh. Sebelum tu buah apple kalau orang nak makan mesti kena naik ke atas ke, ataupun apple tu melompat ke atas ke. Tak, apple tu jatuh juga. Tapi apa yang menyebabkan Isaac Newton pula yang first kali jumpa graviti ni? Sebab dia berfikir. Okey, itu konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Bila Allah Taala datangkan la ayatin liulil albab, Allah Taala nak kita berfikir. Cuma akal manusia ni dia liar. Kadang-kadang dia berfikir benda yang betul, kadang-kadang dia fikir benda yang tak betul. Okey, so kita nak pastikan bahawa pemikiran kita ni pemikiran yang betul. Okey, kalau dalam kehidupan seharian kita pun kita buat kesimpulan yang salah. Okey, bila kita tengok ada orang sedang berbalah dekat depan tu, okey, lalu ada orang yang kata, oh ini biasa ni, tengok kawan-kawan bergaduh macam tu. Ada orang tengok, dia kata, tengok seorang tu Melayu, seorang Cina, ni mesti tak ada lain ni pergaduhan antara kaum. Okay. So kesimpulan yang salah dia akan menghasilkan natijah yang salah. Itu dalam kehidupan kita seharian. Macam mana pula kita dengan Al-Quran? Kita duduk dengan Al-Quran, lalu kita baca ayat Al-Quran, kita nak tadabbur ayat Al-Quran, tapi rupanya tadabbur kita tu tadabbur yang salah. Tadabbur yang tak kena dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita. Maka kerana tu bila kita nak tadabbur Al-Quran dan Allah Taala tuntut daripada kita, bahkan Allah Taala kata antara tanda hati manusia ni tertutup ialah apabila dia tidak mampu untuk tadabbur Al-Quran. Duduk dengan Al-Quran, pandang ayat macam tu je, baca boleh tahu maknanya tapi tak boleh nak menghayatinya dalam kehidupan. Allah Taala kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah manusia tak nak tadabbur Al-Quran ataupun pada hati-hati mereka ada kunci, hati tertutup daripada menghayati makna Al-Quran. Okay, lalu bila kita nak tadabbur, kita tahu tanggungjawab kita untuk tadabbur kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan dalam tadabbur kita nak pastikan tadabbur itu tadabbur yang tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila nak tahu dia tepat atau tidak, maka perlukan kepada proses. Dan kalau orang-orang usul dia ada satu kaedah. Dia kata apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang suatu kewajipan tu tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga adalah wajib. Okey, macam solat. Nak solat kena ambil wuduk. Baik, solat tu wajib dan solat tu tak sah melainkan bila ada wuduk, maka mengambil wuduk juga adalah wajib. Ya, sama juga kita tahu tanggungjawab kita adalah untuk tadabbur kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk tadabbur kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti melalui satu proses yang dinamakan sebagai tafsir. Okay, kita kena pergi pada ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataannya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya. Lalu kita kena faham maknanya dulu. Okay, daripada kefahaman kita terhadap makna ini, barulah kita boleh bawa keluar tadabbur. Okay, kalau kita tak faham ataupun makna yang salah, macam contoh kita sebut ayat sebelum ni kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Apa maksud al-yaqin dekat situ? Yakin tu apa? Mati kan? Kematian. Sebab satu-satunya benda yang pasti dalam kehidupan kita ni adalah kematian. Rezeki kita pun kita tak pasti. Okay, kita hidup panjang banyak mana, selama mana kita nak hidup, berapa banyak rezeki Allah Ta'ala nak bagi, semua tak pasti. Hatta fizikal kita ni pun belum tentu lagi kita dapat gunakan. Kita rasa, oh tangan ni aku punya, boleh buat anything, boleh buat apa sahaja dengan tangan. Tiba-tiba dia cramp. Boleh tak kita kata aku tak nak cramp, tak nak cramp? Tak boleh. Benda yang di luar kemampuan kita. Satu benda yang pasti adalah mati. Ni confirm, tanyalah mana-mana orang pun semua akan jawab benda yang sama. Namun ada orang bila dia pergi pada al-yaqin ni, dia kata al-yaqin ni maksud dia keyakinan. Okey, dan ia tak salah. Dalam bahasa Arab memang al-yaqin datang dengan makna yakin. Okey, lalu dia membina tadabbur, kefahaman dia terhadap ayat Al-Quran, penghayatan dia terhadap Al-Quran dengan makna yang salah.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. So ibadah pada Allah Ta'ala sehinggalah sampai ke muncaknya, iaitu keyakinan. So bila dia dah yakin Allah Ta'ala wujud, dia dah yakin syurga neraka tu wujud, dia dah yakin qada dan qadar itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pasti, lalu dia kata tak payah lagi beribadah pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Itu penghayatan diri. Okey, maksudnya lan keluarlah kemudiannya adanya hakikat, makrifat, syariat. Pasal apa? Dia bina benda ni semua dari atas kefahaman yang salah. Okay, dia penghayatannya jadi satu kesalahan. Maka perlu kepada kita untuk melalui proses pentafsiran Al-Quranul Karim. Daripada pentafsiran inilah baru kita dapat menghasilkan tadabbur yang betul. Nak tadabbur memang boleh tadabbur. Bukalah ayat mana-mana ayat Al-Quran pun kita boleh tadabbur. Cuma persoalan dia adalah tadabbur tu betul atau tidak. Okay, lalu bila kita nak pergi pada pentafsiran Al-Quran, dan kita sebut sebelum ni, pentafsiran pun proses tu perlulah proses yang betul juga. Untuk menghasilkan natijah yang betul, perlukan proses yang betul. Lalu proses yang betul ni dia memerlukan kepada kita untuk try and error. Okey, orang yang nak dapat, katalah dia nak dapat pekerjaan yang sesuai dengan dia. Ada orang dia apply kerja sekali, kerja tu dah memang sesuai betul dengan jiwa dia. Tempat kerja dekat, bos yang baik, apa lagi, kebajikan terjaga. Ada pekerjaan macam tu sekarang? Susah nak jumpa, tapi ada. Ada Baitur Rahmah, masya-Allah. Okey. So ada, kita nak dapat pekerjaan yang sesuai, bertepatan dengan kita. Ada orang sekali dah jumpa. Ada orang terpaksa berpindah 2-3 kali kerja. Kerja kali pertama terpaksa balik malam, tak boleh Okey, tambah lagi anak baru, anak pertama, anak kecil terpaksa balik pukul 12 malam. Tak boleh. Ada kerja pula kena travel, tak kena dengan dia. Okey, lalu kita memerlukan proses try and error untuk kita dapatkan natijah yang betul, hasil yang baik. Sama juga dengan kita nak memahami Al-Quranul Karim. Okey, kita nak memahami Al-Quranul Karim ataupun kita nak tafsir Al-Quranul Karim dengan tafsiran yang betul, memerlukan kita try and error. Okay. Lalu kalau kita jumpa dengan orang yang jumpa ayat Al-Quran je, dia kata, ayat Al-Quran ni jangan faham secara zahir, kita kena faham secara batin. So macam mana kita nak faham secara batin? Okey, mari duduk dengan kita pun belajarlah tafsiran secara batin. Okey, jumpa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau jelas ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okay, dia kata, dekat sini Bismillahirrahmanirrahim ini bukan makna zahir yang kita nak. Tapi di sana ada makna batin. Tak tahu, reka lah apa-apa makna batin. Sebab makna batin ni tak ada limit. Okay, so buatlah, tambahlah apa-apa dalam tu, maka jadilah makna Al-Quran. Okay, jadi sayang pada orang-orang ni bila dia try and error, dia tak jumpa jalan yang betul. Maka kerana itu ditetapkan Nabi SAW bagi panduan pada kita. Okay, kita nak cari orang-orang manusia ni, dia pelbagai latar belakang yang berbeza, orang-orang yang mempunyai kefahaman dan budaya yang berbeza. Namun Nabi SAW sebut satu perkara je, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kamu apa yang kamu berpegang dengan keduanya, kamu tak akan sesat selama-lamanya selepas kematian aku, kata Nabi SAW. Apa dia? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sunnah aku, sunnah Nabi SAW. Okay, hatta banyak riwayat-riwayat yang cerita Nabi suruh berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Nabi suruh berpegang dengan kefahaman terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dalam proses kita mencari, jangan lari daripada asas ini. Kita cari buku mana-mana sekalipun, kita cari tok guru mana-mana sekalipun, kita kena pastikan bahawa sandaran dia adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pergilah belajar kat Madinah ke, kat Jordan ke, South Africa ke, Hadramaut ke, pergilah mana-mana tempat yang kita belajar. Yang penting bila nak cari tok guru ataupun bila kita nak belajar mana-mana buku, pastikan sandaran dia adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Okey, kalau kita tanya tok guru kita, tok guru amalan ni ambil daripada mana? Okey, amalan ni datang dalam hadis Nabi SAW, kaza wa kaza wa kaza.
Okey, so kita ambil amalan ni. Okey, amalan ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kita ambil amalan ni. So amalan ni ambil daripada mana Tok Guru? Oh, saya jumpa dalam mimpi saya. Okey, ataupun amalan ni dapat daripada mana? Gali-gali tanah jumpa pula ada tulisan mengajarkan amalan ini. Okey, maka yang ni kita KIV dulu. Pasal apa? Sebab dia tak sampai pada Nabi SAW dan tak sampai pada Al-Quran Al-Karim. Yang mana kita sebut, kalau kita nak beramal dengan dia, beramal lah, tak ada masalah. Kita nak beramal, buat kerja, buatlah. Tapi yang kita bimbang ialah kita datang dengan amalan yang banyak, tapi sampai depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala jadikan dia debu-debu yang berterbangan, haba'an manthura. So satu kerugian. Okay, macam mana Allah Taala cakap dengan orang-orang munafik? Okay, orang munafik ni dia rasa yukhadi'una Allah walladzina amanu. Okay, mereka merasakan bahawa mereka menipu orang beriman. Okay, bila mana mereka menzahirkan diri mereka sebagai orang Islam, sedangkan dalam hati mereka fikir macam mana cara nak kalahkan orang Islam. Okay, mereka rasa mereka tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa mereka dapat tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala kata wa huwa khadi'uhum. Allah Taala yang menipu mereka. Okey, Allah Taala menipu, tapi menipu cara baiklah, sebab kan keluar kan ustaz cakap Allah Taala menipu. Sudah keluar dah. Okey. So dia ada benda-benda yang Allah Taala nisbahkan pada diri dia, walaupun kita terjemahkan dia sebagai terjemahan yang negatif, tetapi di sana ada unsur-unsur positif. Okey, baca Allah Taala kata wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, membuat tipu daya. Okey, tipu daya ni biasa syaitan punya tipu daya. Okay, manusia punya perancangan-perancangan jahat. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan pada diri dia, wa makaru wa makarallah, maksudnya dalam perkataan makar tu ada benda-benda yang baik. Okay, ada tipu daya yang baik. Macam contoh tipu daya dalam peperangan. Okay, tipu daya dalam peperangan adalah benda yang hebat. Okay, so walaupun dia dalam bentuk tipu daya. Okay, al-khida'. Al-khida' pun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu pun maksud dia penipuan. Okey, tapi penipuan yang kalau kita bagi makna, adalah makna yang baik sikit daripada penipuan. Takkan nak cakap Allah Taala menipu kan. Okey, tapi itu makna perkataan dalam bahasa Arab dia. Okey, maksudnya penipuan dalam perkataan khida' ni dia ada benda yang positif dekat situ. Okey, seperti mana yang Allah Taala buat pada orang-orang munafik. Okey, lalu orang munafik ni dekat dunia ni mereka kena solat. Bila nak zahirkan Islam, kenalah solat. Bila nak zahirkan Islam, kenalah datang pada pertemuan-pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis-majlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kena menyertai peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta keluarkan zakat, kena keluarkan zakat. Puasa pun kena puasa. Tapi apa hasilnya dekat akhirat kelak? Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah Taala campak mereka kat tempat paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu kita dalam proses kita nak belajar, nak mendapatkan ilmu ataupun dalam mana-mana urusan kehidupan kita, kita nak pastikan ia benda yang betul, benda yang tepat, sebab kita nak dapat hasil yang betul dan tepat. Maka Nabi SAW kata, pusinglah kok mana pun, duduklah dekat negara mana pun, ceruk mana sekalipun, selagi mana kamu pegang dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW, lan tadhillu ba'di, kata Nabi SAW, kamu takkan sesat selepas kematian aku. Okay, maka kerana itu kita berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada mereka, kelapangan masa, okay, kelebihan dari segi tenaga untuk pergi menuntut ilmu. Okay, maka pergilah cari mana-mana sumber yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kerana itu dalam perkongsian kita memilih satu kitab yang nama dia Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir maksudnya kemudahan. Kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Al-Karim adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Karim maksud dia mulia.
Ya, tapi orang-orang Arab ni bila menggunakan perkataan al-karam, kemuliaan, ia adalah kemuliaan dari sudut suka memberi. Okey. So bila ada orang yang hebat, katalah dia mulia dan diri dia hebat, zat dia hebat, maka orang Arab akan panggil dia azim. Okey, macam mana Nabi SAW panggil kepada pemerintah Rom. Okey, pemerintah Rom yang hebat. Okey, pemerintah Rom yang ada kedudukan, maka Nabi SAW panggil dia Azimur Rom. Okey, azim sebab dia hebat, kedudukan dia hebat, jawatan dia hebat. Okey, tetapi ada orang yang mulia disebabkan dia ada pengorbanan yang dia lakukan. Okey, dia korbankan masa dia, dia korbankan tenaga dia, dia korbankan harta dia, dia beri segala-galanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini disebut sebagai Al-Karim. Okay, Al-Karim. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala, ada nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai Al-Karim. Okay. Dan kita tengok ada nama manusia yang nama dia Karim, ada gelaran pada manusia yang nama dia Karim, dan ada nama pada Allah Subhanahu Wa Taala yang nama dia Karim juga. So menunjukkan bahawa di sana adanya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, okay, yang dikongsi Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Okay, boleh kongsi nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama manusia. Okay, tetapi kongsi hanya pada nama sahaja, tidak pada hakikat. Okay, dan ini pada semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berubah. Okay, so kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah Taala mendengar. Okay, manusia pun mendengar juga. So sifat yang sama, nama yang sama, tetapi hakikat sifat yang berlainan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala dah letak kaedah ni dalam surah Al-Baqarah. Bila Allah Taala kata wa utu bihi mutasyabiha, Allah Taala kata bila mana ahli syurga masuk dalam syurga, maka mereka diberikan makanan dan minuman. Dan bila diberikan makanan dan minuman ini ada nama-nama dia. Okey, nama dia ada a'nab, anggur-anggur. So bila dengar nama anggur, kita tak pernah dengar anggur ke dekat dunia ni? Kita pernah dengar nama anggur. Lalu orang kata, bukankah anggur ni dah ada kat dunia? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa utu bihi mutasyabiha. Apa yang kamu diberikan adalah hanya persamaan dari segi nama, tetapi bukan persamaan dari segi zat dan hakikat dia. Nama sama anggur, tapi berlainan keadaan. Nak tahu anggur syurga macam mana? Kena? Ya, Masya Allah. Okay. So, masalahnya ialah apabila orang lari daripada kaedah ni. Okay, bila ada sebahagian orang dia kata, pada sebahagian nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh terima kaedah ni, tapi sebahagian lagi tak boleh. Okay, makalah keluarlah macam contohnya ada sebahagian orang yang beriman dengan sifat 20. Lalu bila beriman dengan sifat 20, kenapa beriman dengan sifat 20 ni? Kerana ada persamaan dengan makhluk. Bila kata Allah Ta'ala wujud, makhluk pun wujud. Allah Ta'ala mutakallim, Allah Ta'ala berkata-kata, makhluk pun berkata-kata. Okey, lalu mereka jaga sifat-sifat yang ada persamaan dengan manusia je. Okey, lalu bila keluar daripada 20 sifat ni, okey, katalah mereka beriman dengan 20 sifat je. Okey, lalu keluar daripada 20 sifat ni, apa jadi? Okay, kaedah kita senang je. Mana-mana sifat Allah Ta'ala cerita pasal diri dia, Nabi SAW cerita pasal diri dia, walaupun sama dengan apa yang ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia tak sama dari segi hakikat. Ini kita beriman pada semua sifat Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang beriman pada 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, apa jadi pada sifat yang selain daripada 20 tu? Okay, macam contohlah, dalam sifat 20 ada tak sifat ta'ajub contohnya? Allah Ta'ala kata dalam surah Saffat kan, bal ajibtu wa yaskharun. Dalam satu kiraat Allah Ta'ala kata, dan bahkan aku ta'ajub, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dalam ta'ajub tu tak ada dalam 20 sifat yang digariskan. So apa jadi pada benda yang nama dia ta'ajub ni? Terpaksalah ditakwilkan dengan benda lain. Okay, Nabi SAW kata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala turun. Okay, lalu dalam 20 sifat tadi ada tak turun? Tak ada. So apa jadi pada sifat turun?
Terpaksa ditakwilkan sebab mereka beriman hanya 20 sifat ni sahaja, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, so nampak dia punya apa yang menyebabkan kita sampai kat sini? Tak tahu dah. Okey. Tapi macam mana boleh masuk dekat sampai sifat 20 ni? Dia punya jauh kona dia lain macam. Okey, so okey. So mungkin sebab panas perlu cari alasan. Okey. Tak apa. Okey, lalu kembali kita, bila kita nak cari, maka carilah yang ada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana tu bila kita nak mengajar kepada manusia, nak berkongsi ilmu kepada manusia, maka kita berkongsilah pada kitab-kitab ataupun orang-orang yang kita tahu dia membawa kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so balik kepada orang Taisir Al-Karimir Rahman. Sebab perkataan Al-Karim tu dikongsikan dengan manusia, dan kadang-kadang tak pelik sebab Allah Taala ada namakan, macam contoh Allah Taala namakan diri dia sebagai Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah Ta'ala kata diri dia adalah Al-A'la. Allah Ta'ala namakan diri dia sebagai Al-A'la. Dan Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa AS, Innaka antal a'la. Dalam surah Syu'ara Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut, Innaka antal a'la. Kamu wahai Musa adalah Al-A'la. So nama yang sama. Kadang-kadang kita kata, takkan Nabi Musa ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Tuhan ada pada dia. Lalu kita kata nama yang sama tapi hakikat yang berbeza. Kerana kita beriman bahawa sifat Allah Taala dan nama-nama Allah Taala adalah maha sempurna dan tidak ada kekurangan padanya. Taisir Al-Karimir Rahman, lalu kemudahan Al-Karim Ar-Rahman. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan kepada penulis tafsir ini untuk menulis tafsir Kalamil Mannan, untuk menulis pentafsiran terhadap kalam Al-Mannan. Al-Mannan adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala juga, iaitu Al-Mannan ni, apa maksud Al-Mannan? Daripada perkataan minnah. Minnah maksud dia apa? Minnah maksud dia anugerah, hadiah. Okey, so al-minnah maksud dia anugerah ataupun hadiah. Al-Mannan yang memberi anugerah, yang memberi hadiah, yang memberi nikmat. Itu al-Mannan. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut al-Mannan ini adalah nama yang hanya boleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada manusia tak boleh. Antara orang yang Allah Ta'ala tak pandang dia pada hari kiamat dan Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia pada hari kiamat nanti adalah Al-Mannan. Al-Mannan, orang-orang yang dah memberi sesuatu kepada orang, lalu dia ungkit balik pemberian dia. Dia dah katalah dia tolong orang tu, kemudian sampai satu masa bila dia perlukan pertolongan, lalu dia remindkan orang tu, dulu aku dah tolong kau, takkan tak tolong balik. So itu dia ungkit balik pemberian dia. Dia ungkit balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah izinkan dia untuk beri pada orang, dia ungkit semula. Lalu orang ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim. Allah Taala tak akan pandang mereka pada hari kiamat dan tidak akan berkata-kata dengan mereka. Okey. Lalu sebelum kita masuk pada tafsir ini, Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, maka wajarlah untuk kita tahu siapa penulis dia. Sebab apa? Untuk kita berterima kasih pada dia, untuk kita rakamkan penghargaan pada dia, dan lebih daripada itu untuk kita tarahum pada dia. Untuk kita mendoakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Pasal apa? Sebab kita ni, kalaulah kita buat satu produk, ataupun tak payah produk lah, kita buat kata-kata, kita tulis kat Facebook, dan kata-kata tu unik. Macam kata-kata pujangga, hikmah, lalu kita tulis dekat kita punya Facebook. Lalu ada orang ambil benda tu dan dia letak kat Facebook dia tanpa dia bagi kredit pada kita. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Macam orang kalau mungkin tulis kat Facebook tu, alah tak apalah. Tapi kalau kita dah tulis satu buku yang kita ambil masa 10 tahun, 12 tahun untuk tulis buku tu, lalu kemudian ada orang plagiat, orang ambil daripada buku tu, copy paste tanpa bagi kredit pada kita, apa kita rasa? Kita mesti rasa marah. Kita rasa kecewa. Hasil kerja kita bertahun lamanya, tiba-tiba ada orang ambil guna nama dia.
Okey, sama juga kita kalau kita bercerita tentang kalam ahli ilmu, kita nakal pandangan-pandangan ahli ilmu, kita bawakan pandangan-pandangan mereka, kita bincangkan kata-kata mereka, maka wajarlah kita nisbahkan kalam itu pada mereka. Kita berikan penghargaan itu pada mereka. Dan ini keistimewaan yang ada pada ahli ilmu. Orang politik ada juga dia cakap dia punya kata-kata dia. Tapi ada tak orang yang bila cakap kata-kata ahli politik, dia nak rakamkan rasa penghormatan ke, ataupun nak tunjukkan rasa penghargaan ke? Tak ada. So benda ni hanya ada pada ahli ilmu. Sebab tu tak kira lah kita jadi apa, doktor ke, jadi engineer ke, jadi ahli perniagaan ke, Perdana Menteri ke, jangan lari daripada jalan ilmu. Okay, kalau kita tengok kan, orang-orang macam contoh, ada satu cerita, diceritakan pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ni, bapa dia dipanggil sebagai Abul Muluk, bapa kepada raja-raja. Pasal apa? Anak dia 4 orang jadi khalifah. Abdul Malik bin Marwan, anak dia 4 orang jadi khalifah. Okay, so ada seorang lelaki ni, dia datang pada zaman Hisham bin Abdul Malik. Lalu dia kata, wahai Hisham, pulangkan kembali tanah yang kerajaan ambil daripada aku. Okey, tanah yang diberi oleh bapa kamu dulu beri pada aku. Abdul Malik bin Marwan ada bagi tanah pada lelaki ni. Okey. Lalu pada zaman anak dia Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid panggil lelaki ni, Al-Walid tanya tentang status tanah ni pada lelaki ni. Selepas Abdul Malik bin Marwan mati, ganti anak dia Al-Walid. So Al-Walid panggil lelaki ni, Al-Walid tanya status tanah, dan Al-Walid kata, okey, tanah ni milik kamu. Pergi pada Sulaiman bin Abdul Malik, pergi kepada anak dia yang ketiga, tak ingat siapa dia, bin Abdul Malik. Tiga-tiga khalifah ni semuanya kata tanah ni milik aku. Tapi kata lelaki ni, bila sampai zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia kata sampai zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz ambil tanah ni daripada aku. Dia ambil balik tanah ni daripada aku. Maksudnya dia tak mengiktiraf tanah tu milik lelaki tersebut. Lalu Hisham bin Abdul Malik dia terkejut. Pasal apa? Dia kata, engkau sebut nama-nama orang yang bagi tanah dekat engkau. Abdul Malik bin Marwan, Hisham Sulaiman bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi engkau tak sebut pun rahimahullah pada mereka ni. Tapi sebut nama Umar bin Abdul Aziz yang ambil tanah daripada kamu sebut rahimahullah ta'ala. Pasal apa? Lalu lelaki ni pun kata, wahai Amirul Mukminin, benda ni dah jadi sajiyah. Sajiyah maksudnya bila orang ramai ni dengar nama ahli ilmu, dengar nama para ulama, maka mereka secara automatik akan sebut rahimahullah ta'ala. Okay? So itu sajiyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan pada manusia. Okay, dengar ahli ilmu je, walaupun ramai orang yang berjasa pada kita dalam zaman kita, katalah dalam kehidupan kita, ramai ibu ayah kita pun berjasa pada kita. Tetapi bila nak sebut rahimahullahu ta'ala, biasanya kita fokus pada siapa? Pada ahli ilmu. Okay? So bila mana kita fokus, kita tarahum kita adalah pada ahli ilmu, maka wajarlah bila kita baca karangan-karangan ahli ilmu ni, kita nisbahkan pada mereka, tunjukkan penghargaan kita pada mereka. Lalu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ini adalah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Belakang tu As-Sa'di ke As-Sa'di ke, dia balik kepada lahjah penggunaan orang-orang Arab lah. Okay, kalau orang Arab tu sin ain dal disebut Sa'dun, maka nisbahlah pada As-Sa'di nama orang kan. Kalau dia panggil orang tu Sa'dun, maka As-Sa'di lah jadinya. Okay, so pada baris, pada nisbah tu maka tidak ada masalah padanya. Okay, kerana Sa'ad tu balik kepada nama orang antara butun Bani Tamim. Okay, sebab Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ni, dia berasal daripada Bani Tamim. Okay, dan kenapa dia ni hebat? Tu kita tak ceritalah Bani Tamim kan, takut kan kita masuk dalam bab-bab lain tak boleh keluar pula. Okay, so Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni, pasal apa? Zaman dia adakah tidak ada ulama? Dianya bukannya mufti. Okay, dia bukannya orang yang ada jawatan qadi ke apa, tapi kenapa nama dia terkenal?
Okay, walaupun banyak lagi mufti selepas zaman Syekh Abdul Rahman Sa'di ni, berapa ramai lagi para ulama keluar, keluarga Al Abdul Latif kan, keluarga ahli ilmu yang hebat jadi mufti, jadi menteri agama. Okay, keluarga Al Syekh dengan Al Abdul Latif ni lebih kurang satu family yang sama. Okay, so keluar daripada mereka ni para ulama, tapi tetap ada nama seorang nama dia As-Sa'di. Kenapa dia hebat? Kerana orang kagum dengan sirah dia, bagaimana dia boleh bentuk diri dia menjadi seorang alim ketika mana keadaan dia antara keadaan yang paling susah pada zaman moden ni untuk menuntut ilmu. Okay, pasal apa? Dia lahir tahun lebih kurang tahun 1886 lebih kurang 1885-86. Okay. Zaman tu zaman penghujung kejatuhan Daulah Saudiyah Athaniyah, kerajaan Saudi yang kedua, yang sekarang ni kerajaan Saudi yang ketiga, mula Malik Abdul Aziz. So zaman tu jatuh dengan kerajaan Emirates, keluarga Al-Rashid kan, dia tawan. Okay. So keluarga As-Sa'di ni dia hidup dalam keadaan, dan mereka ni duduk dekat kawasan yang nama dia Unaizah. Unaizah ni dekat dengan Riyadh. Okay, dan Riyadh ni adalah kawasan peperangan. Orang nak rebut kerajaan Saudi, Al Saud, maka perang dekat Riyadh. Okay, lalu menyebabkan keluarga ni dia hidup dalam ketakutan, dalam kepayahan. So kita kalau hidup zaman perang, ada tak masa kita nak pergi menuntut ilmu ke? Okay, nak pergi. So kita bimbang pasal ahli keluarga kita, apa jadi pada mak ayah kita, apa jadi pada anak-anak kita, pada isteri kita, okay, pada diri kita sendiri. Kita takut. Okay, lalu macam mana kita nak fokus untuk menuntut ilmu? Tapi berbeza dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dia ketika usia 4 tahun, mak dia meninggal dunia. Okay, dan biasanya anak-anak ni dia boleh jadi hebat, antara sebab anak-anak ni jadi hebat atas didikan ibu dia. Okay, walaupun banyak mengambil ilmu daripada bapa. Biasa yang ajar kehidupan ni bapa lah. Okay, so nak pergi sekolah pun bapa hantar. Okay, nak pergi keluar mana-mana pun bapa yang hantar. So banyak benda belajar dalam kehidupan ni daripada bapa. Tetapi kalau kita tengok adab, akhlak, didikan kepribadian ni banyaknya datang daripada ibu. Okey, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut tentang man ahaqqun nasi bi husni sahabati, kalau nak bermuamalah, nak berikan kebaikan, nak berkongsi kegembiraan, nak berkongsi nikmat, dengan siapa kita nak utamakan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, dengan ibu kamu. Sebab apa? Sebab jasa mak ni biasa kita tak nampak. Okay, kita nampak bapak kita. Sebab yang bagi duit belanja siapa dia? Bapak kita, betul tak? So bila kita perlukan barang-barang, contoh nak masuk asrama, lalu nak makanan, pakaian, minta daripada siapa? Minta daripada siapa? Minta daripada ayah. So rumah, kereta, biasanya siapa yang sediakan? Ayah. So lalu jasa ayah ni nampak depan mata, tapi jasa mak ni kita tak nampak. Padahal kalau sakit lari jumpa siapa? Kena marah dengan ayah, lari jumpa siapa? Mak. Tapi kita tak pernah perasan benda tu. Okay, lalu Nabi SAW ingatkan pada kita pentingnya jasa seorang ibu pada kita. Sampai 3 kali Nabi SAW sebut tentang ibu, kemudian baru bapa. Okay, lalu walau bagaimanapun Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala umur 4 tahun kehilangan ibu dia. Okay, lalu dia membesar dengan ayah dia. Okay, dan keluarga ni alhamdulillah dikenali sebagai keluarga yang ada salah, keluarga yang baik. Okay, walaupun tak terkenal sebagai ahli ilmu, tetapi ada kebaikan dalam keluarga ni. Walau bagaimanapun cecah usia 7 tahun ayah dia meninggal dunia. Okay, so boleh bayangkan dalam suasana peperangan, dalam suasana yang tak menentu masa depan, mak tak ada, ayah tak ada. Betapa susahnya perjalanan kehidupan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Tetapi dia berjaya menghafal Al-Quran pada usia dia 14 tahun. Okay, dia berjaya menghafal Quran pada usia dia 14 tahun. Okay, lalu kemudian setelah dia menghafal Al-Quranul Karim, dia sambung perjalanan menuntut ilmu dia. Okay, dan kelebihan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dia sama macam Imam Malik ibnu Anas rahimahumullah ta'ala. Imam Malik ibnu Anas dia belajar ilmu-ilmu dia, fiqh, hadis, tafsir semua
dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Dia tak pernah keluar daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sama juga macam Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala belajar ilmu dalam kota Unaizah. Tak keluar daripada Unaizah. Okay, sebab tu walaupun kita kagum dengan rahalat ilmiah, kita dengar Imam Al-Bukhari buat rihlah ilmiah, Imam Muslim rihlah ilmiah. Okay, ada orang-orang yang pergi berjalan jauh, Baqi Ibnu Makhlad daripada Andalus, Spanyol, pergi belajar ilmu dekat Mekah, dekat Madinah Al-Munawwarah. So perjalanan yang jauh daripada Syam pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi ke Iraq. So perjalanan-perjalanan yang jauh dan hebat. Okay, dalam keadaan kita rasa rihlah ilmiah tu hebat, jangan kita pandang rendah pada lokal, alim-alim lokal. Kadang kita duduk kat Madinah, kita rasa wah hebat tok-tok guru kat Madinah. Okay, duduk dekat Jordan, wah hebat tok-tok guru kat Jordan. Dekat Mesir, Masya Allah tok-tok guru kat Mesir. Sampai ke sini belajar UAE je. Nampak dia punya pandang sebelah mata tu. Okay, USIM je. Okay, so kadang-kadang ada orang yang berpandangan seperti itu. Okay, tapi tengok, ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukannya. Salah satu imam mazhab, orang yang zaman dia penuh dengan ahli ilmu yang buat rihlah ilmiah, tapi Allah Taala angkat orang yang belajar dekat kampung dia je, tak keluar daripada kampung dia. Sebab tu kita jangan rendahkan ataupun jangan pandang sebelah mata. Okay, sebab kita tak tahu hikmah, kita punya apa kita panggil, kita punya wisdom. Apa wisdom bahasa Melayu? Apa dia? Kebijaksanaan, bukanlah kebijaksanaan. Kita punya pusat kefahaman tu dekat mana? Okay? Kita nak faham, katalah ada bab tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, tentang rububiyah, tentang al-qada dan al-qadar, tentang asma dan sifat. So kadang-kadang kita pergi belajar tapi tak faham. Belajar sini pun tak faham. Tu bab yang bahasa Arab. Okay, bahasa Arab. Berapa banyak kelas kita pergi bahasa Arab? Nak bagi faham, nak boleh pergi bagi bahasa Arab, dan nak boleh faham bahasa Arab. At least tu orang Arab cakap tu kita bolehlah faham apa dia cakap. Okay, tapi tak jumpa. Okay, sebab nak bagi tahu bahawa hikmah tu dhalatul mukmin. Kita tercari-cari benda yang nama dia hikmah, walaupun hadis tu ada problem, tapi dari segi makna dia adalah makna yang betul. Okey, maksudnya kat mana nak cari kita punya turning point, macam kita nak ajak orang, dakwah orang daripada orang tak beriman jadi beriman pada Allah Taala. Ada ahli keluarga kita yang tidak multazim dengan agamanya, tidak menutup aurat, solat tak jaga, lalu kita nak pastikan mereka ni boleh balik semula solat, jaga aurat, tutup, jaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak tahu dekat mana dia punya turning point dia. So kita kena cuba dan cuba. Okey. So bila corner ni dia langsung dah tak ingat kat mana pergi. Lalu dia belajar dekat Unaizah, dekat kampung dia sendiri. Okey. Lalu bila dia belajar dekat kampung dia, dan ini antara kelebihan orang-orang yang hidup belajar daripada kesusahan. Okey, antara kelebihan, walaupun orang yang ada ibu bapa pun hebat. Okey, tetapi orang yang tidak ada ibu bapa, dia panggil dalam bahasa Arab sebagai latim. Orang yang tak ada ayah dia mati sebelum dia baligh, nama dia yatim. Okey, yang kematian ayah dia. Kalau kematian ibu dia dipanggil Aijiyun. Tak ingat, nanti kita cek semula. Kalau yang kematian ibu ayah dia dipanggil latim. Latim ni daripada perkataan Arab latama. Latama maksud dia apa? Tampar. Okay, latim ni maksud dia bagaikan orang yang kena tampar. Sakit dia macam orang kena tampar. Sebab tak ada tempat bergantung. Okay, ibu ayah dia tak ada. Lalu kesungguhan, okay, nak tengok kesungguhan dia, umur 14 tahun dia berjaya menghafal Al-Quran. Okey, kalau ulama-ulama zaman dulu, iyalah zaman Imam Syafi'i, Imam Malik ni umur 9-10 tahun hafal Quran tu benda biasa. Okey, tapi pada zaman-zaman peperangan berlaku, zaman-zaman moden sekarang ni, TV 24 jam, main game apa? Roblox lagi, apa lagi ada? Dalam keadaan benda tu berfungsi 24 jam, senang ke nak hafal Quran? Senang ke nak fokus untuk belajar? Susah kan?
Balik-balik asrama je, mana nak first kali cari apa? Cari main game dulu. Okay. So susah. Okay, tapi dia boleh habis hafal Al-Quran. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala boleh habis ketika usia dia 14 tahun. Lalu kemudiannya dia pergi belajar dengan guru-guru yang ada dekat kawasan dia. Okey, dan kerana kesungguhan yang ada pada dia. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni kalau ikut penterjemah kehidupan dia. Penterjemah ni maksud dia apa? Orang yang menulis biografi kehidupan dia. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni dia unik daripada kawan-kawan dia yang lain. Unik dari segi apa? Sebab kawan-kawan dia lain, dan macam kita juga, kalau kita masuk sekolah rendah, apa kita buat? Apa ustaz kita ajar kita telan, betul tak? Okey, apa je kalau cikgu kita kata 3 tambah 1 5. Ada nak bangkang ke? Ada? Tak ada. Okey, kita telan. Okey, kalau cikgu kata me, bahasa Inggeris kan, maksud dia awak. Ada nak bangkang ke? Tak ada, kita telan je. Okey, tapi keistimewaan yang ada pada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah dia sentiasa mencari dalil. Okey, dia nak, bila orang ajar pada dia nak tahu ni betul ke tidak, ni betul ke tidak. Okey, sehinggalah kata penulis-penulis tarikh ni, kawan-kawan dia pada zaman tu kerana hebatnya dia, kerana uniknya dia dalam mencari dalil, sampaikan ketika usia dia 23 tahun. Dan 23 tahun ni muda lah, sangat-sangat muda. Okey, kawan-kawan dia dah minta dia ajar, maksudnya dia orang ni belajar dengan tok guru, ada tok guru dia. Okey, tapi pada masa yang sama mereka pergi pada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan minta kata Syekh As-Sa'di untuk buat kelas private, kelas tambahan, jadi tutor pada mereka. Dan ini satu kelebihan orang-orang yang betul-betul jujur dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita nampak qarinah dia. Okey, kalau kita sekarang ni tengok, katalah kita belajar kat universiti. Okey, kita pointer 4.0, kawan kita pun 4.0. Apa kita rasa kat dia? Kita mengharapkan lepas ni exam biarlah dia dapat 3.9. Aku seorang dapat 4.0. Betul tak? So itu benda biasa. Benda biasa. Dipanggil sebagai hiqdul aqran. Okey, dipanggil sebagai cemburu orang-orang yang sama sezaman dengan kita. Okay. So kita cemburu dengan kawan-kawan kita yang lebih hebat daripada kita. Walau bagaimanapun, kejujuran dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam menuntut ilmu, kita kalau kita nampak kawan kita ni lebih banyak ilmu, ataupun kita tak faham satu subjek dan kita tahu kawan kita ni boleh bantu kita, so buanglah ego kita ni. Buanglah rasa jealous kita ni, pergilah belajar. Sebab kita memang masa inilah masa yang ada untuk belajar. Tapi sayangnya kita tak faham benda tu, bawa sampai ke besar kita tak faham, sedangkan kita dah boleh faham awal lagi benda-benda tersebut. Hanya disebabkan kita rasa jealous dengan orang, hanya disebabkan oleh ego kita. Kita tengok para sahabat, para kawan-kawan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, umur 23 tahun dah minta dia untuk mengajar. Okay. Dan kerana kesungguhan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mencari dalil, akhirnya dia dipertemukan dengan kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan anak murid dia Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. So kalau kita baca mana-mana buku Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ni, kita akan dapati dia punya gaya penulisan dan dia punya nukulat, benda-benda yang dia nakal kebanyakannya adalah daripada Syekhul Islam dan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. So itu antara kelebihan yang ada pada Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Okay, lalu Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ni, bila seorang yang muda dan dia terkehadapan berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain, sudah tentu ada orang-orang approach dia. Okay, ada pemerintah-pemerintah datang pada dia, lalu pemerintah kata pada dia, wahai Syekh Sa'di, aku nak naikkan kamu jadi qadi. Jadi qadi ni pada zaman dulu dialah macam mufti lah zaman sekarang ni, macam menteri agama lebih kurang. Okay, untuk kawal selia agama yang dekat kawasan Unaizah ni. Tapi dia tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab dia rasa bila jadi qadi ni boleh mengganggu proses menuntut ilmu dan boleh mengganggu proses penyampaian ilmu. So nampak, sebab dia dah fokus hidup dia, memang dia nak abadikan untuk ilmu.
Okay, untuk belajar ilmu dan untuk menyampaikan ilmu. Okay, dan kerana itu kita tengok karangan Syekh Abdul Rahman An-Nasir As-Sa'di ni, pertama dia ni adalah alim ensiklopedia. Tahu alim ensiklopedia tu apa dia? Mausu'i dia panggil. Alim mausu'i ni maksudnya kita kadang-kadang kita jumpa dengan seorang alim ni tapi dia alim dalam fiqh Syafi'i. Kita jumpa seorang alim ni tapi dia alim dalam fiqh je. Dia tahu semua mazhab tapi dia punya pengetahuan dia dia punya fokus dia adalah pada fiqh sahaja. Ada orang dia alim dalam sirah, ada orang dalam akidah sahaja, ada orang dalam tafsir sahaja. Tapi jarang-jarang kita boleh jumpa seorang alim yang dipanggil alim mausu'i. Alim mausu'i ni adalah kalau kita minta dia ajar hadis, dia ajar semua dalam kepala dia. Kalau minta dia ajar sirah, semua maklumat sirah, cerita betul tak betul, semua ada dalam kepala dia. Kalau minta dia ajar akidah, dia boleh cerita perbezaan antara pemikiran-pemikiran yang ada dekat dunia ni, sumber dia dekat mana. So kita nak jumpa alim mausu'i ni susah. Orang-orang macam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang-orang macam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nak jumpa orang-orang ni sangat sukar. Okay, lalu antara orang yang ada adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Okay, so sebab tu banyak kitab-kitab dia, sampai 30 kitab dia. Cuma nanti kita akan tengok bahawa Syekh Abdul Rahman ni dia tak suka kitab-kitabnya dicetak. Okay, dan dia tak cetak kitab-kitab dia melainkan bila ada permintaan. Ada permintaan baru dia cetak. Pasal apa? Ini orang yang betul-betul nak jaga keikhlasan dia. Keikhlasan ibadah dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perlu juga, kalau ilmu orang yang sehebat Syekh Sa'di rahimahullahu taala ni ada, tapi kemudian ilmu dia tak keluar, sayang. Sebab tu antara macam Abu Anas Al-Madani kan, Dr. Abdul Basit, dia kata alangkah baiknya masa zaman dia sebut tu, masjid-masjid semua mana ada lagi ni, rakam-rakam ni semua tak ada. Lalu dia kata berapa banyak ilmu yang kita dah terlepas. Pasal apa? Sebab tak ada orang rekod. Dulu orang adalah orang yang rekod pakai MP3 ke MP4 ke, ada orang yang tulis ke, tapi dia tak sama macam kalau kita dapat rekod dengan kamera, dengan telefon. Pasal apa? Kadang-kadang menulis tu ada terlepas dia. MP3 pun kadang-kadang suara tak berapa, tapi dengan recording yang ada sekarang ni, berapa banyak manfaat yang kita boleh sebarkan pada orang ramai. Lalu akhirnya antara anak-anak murid Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan Syekh Sa'di ni juga dikenali sebagai seorang yang baik adab dan akhlak dia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang baca kitab tafsir dia ni, antara benda yang paling banyak dia sentuh dalam kitab tafsir dia ni adalah pada as-sulukiyat, pada adab dan akhlak. Kita akan tengok nanti bila kita walaupun bicara tentang ayat-ayat berkaitan dengan akidah, walaupun berbicara tentang ayat-ayat berkaitan salat dan puasa, kita akan nampak macam mana dia mengajar kepada kita untuk membentuk kepribadian syakhsiah, akhlak yang betul terhadap Allah Ta'ala, akhlak yang betul dengan ibu bapa, akhlak yang betul dengan masyarakat di sekeliling kita. Lalu ada lebih daripada 30 buah buku yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan ramai daripada para ulama di As-Saudiyah lepas daripada pembentukan kerajaan Saudi yang ketiga, maka ramai daripada para ulama pergi menuntut ilmu dengan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan anak murid dia yang paling lama berguru dengan dia adalah Syekh Muhammad bin Salih bin Uthaymin, yang berguru dengan dia selama 16 tahun. Sebab sama kampung kan, dua-dua daripada Unaizah. So macam mana keluarnya Syekh Salih bin Uthaymin, macam itulah tok guru dia Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Lalu antara kitab karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Lalu ini adalah antara karangan terhebat yang ada, karangan tafsir Al-Quran, antara kitab tafsir Al-Quran yang terhebat yang ada pada zaman sekarang ni. Walaupun hajam dia sikit, biasanya kita tengok kitab tafsir ni berapa jilid? Berjilid-jilid, paling kurang 3 lah. Ada yang 5, ada yang 7. Tapi tak sehebat kitab hadis lah.
Kitab hadis hebat. Musnad Imam Ahmad ada berapa jilid? Berapa jilid yang cetakan terbaru? 50 jilid. Musnad Imam Ahmad. Kita dengar Musnad Imam Ahmad dah 50 jilid dah. Dengar tengok Tarikh Dimashq Ibnu Asakir berapa jilid? 89 jilid. Boleh lah nak pergi beli. Boleh. Kalau ada orang beli letak kat maktabah dia, alhamdulillah. Kita nak beli ni tak mampu lah. 89 jilid Ibnu Asakir. Okey, walaupun dia Asy'ari, tapi dia adalah orang yang hidup dengan riwayat. Okay, walaupun kitab dia tu banyaklah riwayat-riwayat yang palsu, riwayat dipertikaikan, tapi hidup dengan riwayat-riwayat. 89 jilid. Okay. Lalu antara sebab kenapa orang anggap kitab Syekh Abdul Rahman Sa'di ni antara kitab-kitab yang terbaik untuk dibacakan. Okay. Kerana ada beberapa keistimewaan yang ada pada kitab ni yang kita boleh ambil faedah daripada dia. Okay. Yang pertama, kitab-kitab tafsir ni biasanya dia datang dengan bahasa-bahasa yang sukar. Okay. Sebab apa? Sebab nak terangkan makna Al-Quran ni kadang-kadang susah. Okay. Dan makna Al-Quran ni ada benda yang diterangkan dengan hadis Nabi SAW. Ada benda yang diterangkan dengan lughatul Arab, dengan bahasa Arab. Okay. Dan bahasa Arab pula ada level dia. Ada bahasa Arab yang biasa, yang mudah, dan ada bahasa Arab yang sampai kepada syair-syair Arab. Yang mana kalau kita baca syair Arab ni, mau nak 40 minit kita tengok pun tak faham-faham lagi apa benda yang disebutkan oleh syair Arab ni. Okay, so kadang-kadang bahasa yang digunakan, kalau kita ambil kitab-kitab tafsir, katalah ambil Jalalain, tafsir Jalalain, susah bahasa dia. Walaupun kita kata bila orang sebut masa dulu kan, bila kita nak mula belajar tafsir, lalu orang-orang dekat Malaysia ni selalu sebut mula dengan kitab tafsir Jalalain. Kita baca dalam bahasa Melayu, okey lah. Tapi bila buka bahasa Arab dia, jam berpeluh belakang ni. Macam mana nak faham ni? Okey, bahasa-bahasa dia bahasa yang tinggi. Okay, tambah pula Jalalain ni ditulis oleh dua orang penulis yang berbeza, dengan bentuk penulisan yang berbeza. Okay, kita baca separuh dengan satu cara yang kita baru nak belajar untuk faham, baru nak boleh faham, tiba-tiba bertukar pula bentuk penulisan dia. Okay, jadi susah. Okay, lalu kita kalau nak suruh baca kitab-kitab besar, Tabari ke Al-Qurtubi ke, nak ke baca buku 8 jilid, 9 jilid, 10 jilid, confirm tak baca. Walaupun baca je lah jilid pertama, kita baca lah juga kan. Okay, tapi bila dengar buku ni 10 jilid, langsung kita tinggal. Okay, sebab kita punya zaman sekarang ni adalah zaman yang suka kepada pendek. Orang tulis panjang-panjang kat Facebook pun dia minta suruh. Nampak? Okay, sebab kita dah tak berminat nak tahu benda-benda yang tatwil ni, benda-benda yang panjang-panjang ni orang tak minat nak dengar. Kita punya masa kita nak habiskan dengan kerja, kita nak habiskan dengan jaga keluarga. Itu beza kita dengan orang dulu. Dia ada barakatu zaman, barakah al-waqt. Okay, waktu-waktu mereka ada keberkatan dia. Okay. Lalu tapi bila kita pergi pada kitab ni, kitab Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahasa dia adalah bahasa yang sangat mudah. Dia panggillah orang mana-mana pun, dan ini keistimewaan Syekh. Nampak dia punya jujurnya dalam dia menuntut ilmu. Okay. Semua Syekh-Syekh Salafiyah Wahabiyah ni teruk kena, tapi tak ada orang sentuh dia. Tok Guru ni, Syekh Ibn Utsaimin belajar dengan dia, Syekh bin Baz pun belajar dengan dia, tapi tak ada orang sentuh dia. Anak-anak murid dia semua kena. Okey, tapi Tok Guru ni tak ada orang sentuh. So Allah Subhanahu Wa Taala bila nak terima, nak tunjukkan pada kita bahawa Allah Taala sayang pada seseorang, ataupun Allah Taala terima amalan dia, maka antara alamah dia, antara tanda dia adalah manusia semua terima dia. Okey, macam mana hadis Jibril tu kan, innallaha idza habba fulanan da'a Jibril. Allah Taala bila suka pada seseorang, Allah Taala akan panggil Jibril. Dan Allah Taala kata pada Jibril, wahai Jibril, aku suka pada orang ni. Bagi tahu pada maka hendaklah engkau suka juga pada orang ni. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya summa yudha'u lahul qabul fil ard. Okay, sehinggalah orang semua boleh terima dia, dan orang boleh terima kitab dia ni. Okay, walaupun kitab dia ni antara keistimewaan yang kita cerita satu-satu keistimewaan dia. Satu keistimewaan dia adalah bahasa dia yang mudah.
Okay, bahasa dia yang mudah, bahasa dia yang ringkas. Okay. So dia tak panjang-panjang. Ada ayat ni ada makna dia, dia terus pergi pada makna dia. Okay, dan kemudiannya antara keistimewaan kitab ini adalah kitab ini ditulis mengikut kefahaman salafus salih atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okay, so kita tengok bila pergi pada ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ikut kefahaman salafus salih. Bila cerita tentang bab al-qadar pun dia ikut dengan kefahaman salafus salih. So tanpa ada takwil pada nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keistimewaan kitab ni juga adalah kitab ni tidak ada riwayat-riwayat yang menyebabkan kita ragu-ragu. Okay, kadang-kadang kita pergi pada kitab dah hebat dah. Okay, tapi bila kita buka dalam tu tiba-tiba ada riwayat-riwayat yang alamak, ada riwayat bermasalah, lalu menyebabkan kita ragu-ragu pada isi dia. Okay, lalu Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia tulis kitab ni untuk bagi manfaat pada orang. Lalu dia tidak datangkan mana-mana riwayat yang boleh menyebabkan orang lari daripada kitab dia. Okay, antaranya dalam tafsir Al-Quran. Okay, kita Nabi SAW, Nabi tak tafsir Al-Quran sepenuhnya daripada mula sampai habis. Okay, maksudnya kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, nak cari tafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quran, kita tak akan jumpa untuk sepenuh Al-Quran Al-Karim. Okay, maka untuk kawasan-kawasan yang lompong ni, kita nak isi dengan apa? Okay, maka pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan pada zaman tabi'in dan tabi'in, antara benda yang tersebar dalam tafsir ni adalah benda yang dinamakan sebagai Israiliyat. Okay, benda-benda yang diambil daripada ahli kitab. Okay, sebab cari daripada hadis Nabi SAW tak jumpa, tapi kita punya keinginan nak tahu tu tinggi. Lalu menyebabkan takkan kita nak pergi ambil daripada ataupun nak pakai emosi ke, tafsir pakai kepala sendiri ke, itu bahaya. Pakai mimpi ke, okay, jadi bahaya. Okay, lalu kita nak ambil daripada siapa? Maka ambillah daripada orang-orang yang hampir sama dengan kita. Siapa dia? Ahli kitab. Sebab ahli kitab ni dapat kitab daripada Allah Ta'ala, sama macam kita dapat Al-Quran. Dan ahli kitab ni ada Nabi dan Rasul pada mereka, sama macam kita ada Nabi dan Rasul. Okay, sebab tu dia ambil riwayat-riwayat Israiliyat untuk tampung benda-benda yang kurang daripada tafsiran-tafsiran yang ada pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walau bagaimanapun Israiliyat ni kalau kita tengok zaman dulu mungkin tak nampak. Orang zaman dulu dia nak makna. Okay, tapi kita yang zaman kemudian ni bila kita tengok, maka kita dapati Israiliyat ni banyak bawa kerosakan pada tafsir. Dia ubah makna-makna tafsir Al-Quran. Walaupun kadang Israiliyat ni dia tak berkaitan dengan akidah, dia tak berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum syarak. Tapi bila kita pergi pada cerita-cerita yang ada dalam tu, maka kita dapati dia sangat merosakkan. Okay, macam contoh bila dia cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Okay, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah sekali lewat solat asar. Okay, disebabkan dia tengok Safinatul Jiyad. Allah Ta'ala cerita dalam surah Sad. Dia tengok kuda-kuda yang boleh terbang. Kuda yang boleh terbang. Okay, so menyebabkan dia terlewat solat asar. Tapi dalam Israiliyat dia sebut apa? Dia sebut Nabi Sulaiman alaihissalam tak solat disebabkan oleh perempuan. Okay, kerana dia angau dengan perempuan, lalu menyebabkan tak jadi kerja. Okay, perempuan tu pasang sihir, letak cincin lah, apa banyaklah benda dia cerita dalam Israiliyat. So menyebabkan tengok orang yang kita dengan Nabi Sulaiman, kalau tak ada cerita Israiliyat, apa pandangan kita pada Nabi Sulaiman alaihissalam? Okay, Nabi Sulaiman sebagai Nabi hebat. Okay, habis solat asar pun kerana benda yang hebat mengganggu dia, menyebabkan dia terlewat solat asar. Tapi kalau kita baca Israiliyat, apa jadi? Nabi pun boleh angau, kita apa lagi? Lagi lalu menghalalkanlah cerita-cerita Korea dengan drama-drama pukul 7 TV3. Pasal apa? Sebab kisah-kisah yang ada pada Israiliyat. So bahaya benda-benda. Walaupun orang kata tak apalah Israiliyat masuk pada cerita-cerita je, tapi tengok macam mana dia cerita tentang para Nabi dan para Rasul dia. Okay, cerita tentang apa lagi, Nabi-Nabi yang cerita Nabi Yunus alaihissalam, cerita macam mana anak-anak Nabi Nuh alaihissalam nak
anak Nabi Lut alaihi salam buat benda tak elok dengan bapa dia. So kita kata Allahu Akbar. Macam mana ada cerita Nabi Yusuf nak bersama dengan tu ada keinginan untuk bersama. So benda-benda ni semua menjatuhkan martabat para nabi dan rasul. Tapi dia riwayat. So jadi masalah. Sebab tu kalau kita boleh buang, kita buang Israiliyat. Dan Syekh Sa'di rahimahullah taala, antara keistimewaan kitab dia, tak ada Israiliyat dan tak ada riwayat-riwayat yang kadang orang bawa riwayat yang ni terima, yang ni tak terima. Kan dalam Ibnu Katsir ada, dalam At-Tabari ada, Al-Qurtubi ada. So bawa hadis yang ada kumpulan ni terima, ada kumpulan ni tak terima. Tapi Syekh Sa'di rahimahullahu taala dia cuba jauhkan diri daripada riwayat-riwayat yang disebut sebagai al-wahiyah, yang boleh mendatangkan keraguan-keraguan pada bacaan dia. Kemudian antara keistimewaan kitab ini adalah banyak pandangan-pandangan yang kita cerita tadi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan anak murid dia Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala nak menunjukkan bahawa kekaguman Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada dua tokoh tadi, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala jami'an. So banyak kelebihan-kelebihan sebenarnya kalau kita nak cerita tentang kitab tafsir ini. Tapi kelebihan ni kalau kita cerita secara teori, maksudnya kalau kita sembang pasal kelebihan ni sahaja, maka dia tak bawa manfaat pada kita. Melainkan kalau kita nak cerita ke orang, kita dah baca kitab Sa'di, so antara kelebihan dia adalah sekian. Tu lain cerita. Tapi kalau kita nak ambil manfaat daripada kitab ni, maka selain kita dengar kelebihan-kelebihan yang ada pada kitab ni, maka kita dengar apa yang muallif dia nak sampaikan kepada kita dalam isi kandungan kitab-kitab ni. So insya-Allah ni kalau baca sahaja, kalau buku Harry Potter tu boleh habis dalam masa sebulan 2 bulan, ini pun insya-Allah boleh dalam sebulan 2 bulan boleh habis. Kalau bacalah, kalau duduk kelas ni lambat sikit lah. So baca dulu sebelum masuk ke kelas, supaya kalau ustaz kat depan ni mengarut pun boleh tahu ustaz mengarut ni. So kita, sebab manusia ni macam mana hebat pun dia tak boleh lari daripada salah. Hanya ada satu manusia je tak pernah buat salah. Siapa dia? Nabi apa yang tak pernah buat salah? Nabi Isa mungkin ada sebahagian orang kata dia tak pernah buat salah. Tapi bila mana orang datang minta syafaat pada Nabi Isa, Nabi Isa kata pergi pada Nabi SAW. Kalau kita tengok cerita syafaat tu, Nabi-Nabi ni dia tolak semua sebab ada buat salah. Lalu mereka malu nak minta syafaat daripada Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW ada bagi tahu semua anak-anak Adam akan melakukan kesalahan ataupun hamma bil khata'. Sama ada dia buat salah ataupun dia ingin buat salah, kecuali seorang manusia. Siapa dia? Cari minggu depan kita bagi jawapan, insya-Allah. Homework. Boleh So insya-Allah pada minggu depan kita akan mula masuk pada muqaddimah al-muallif rahimahullahu taala. Kita nak tahu juga apa yang muallif nak ceritakan, tapi patutnya kita sentuh tentang sebab penulisan ni, cuma masa dah mencemburui kita. So insya-Allah kita akan sentuh tentang muqaddimah muallif rahimahullahu taala dan sebab dia menulis kitab ni. Apa yang menyebabkan dia tulis. Dia tak ada niat pun nak sebarkan, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ia disebarkan, dan dalam rekod kitab ni dah dicetak hampir 1 juta nuskhah seluruh dunia. Itu antara barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Syekh Sa'di rahimahullahu taala. So insya-Allah kita akan, boleh ke buat homework? Minggu depan ada tak? Minggu depan pula, 2 minggu lagi ada. Bagi jawapan, siapa dia satu-satunya manusia Nabi SAW kata dia tak pernah buat salah, tak ada salah. So wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan perkongsian kita takat ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum.